Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram, Kampung Datuk Keramat, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, kitab yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab cetakan Akademi Jawi ya. Kita sampai ke muka surat 30. Apa artinya hukum yang dibangsakan kepada akal itu? Yang disebut hukum akal itu apa dia? Kena faham. Kerana di zaman kita ini bahkan ada orang yang menentang hukum akal. Dia kata dalam agama tak boleh pakai akal. Dalam agama hanya Quran dan hadis saja. Itu semenjak bila Quran dan hadis melarang kita guna akal? Ini kan percanggahan. Dia mendakwa dalam agama kita kena ikut Quran dan hadis, betul. Tapi adakah Quran dan hadis menyuruh kita membuang akal? Tidakkah dalam Al-Quran sentiasa Allah menyuruh kita kepada menggunakan akal? Afala ta'qilun? Maka kenapakah kamu itu tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun? Kenapakah kamu tidak berfikir? Jadi ini adalah penyakit yang semakin merebak di zaman kita. Orang yang jahil, tidak mengetahui bahawa dirinya jahil, dan cuba memperbodohkan orang lain. Tak boleh pakai akal, kata dia. Salah. Kerana tidak menggunakan akal ini salah satu punca seseorang itu akan menjadi ahli neraka. Dalam suratul Mulk Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'i. Banyak masjid sekarang dah ada amalan lepas sembahyang isyak, ramai-ramai baca surah Al-Mulk. Bagus lah. Surah Al-Mulk antara surah yang bagus diamalkan, ada fadilatnya. Jadi kalau kita boleh ambil faham daripada ayat ini, waqalu, dan mereka ahli neraka berkata, lau kunna nasma'u, kalaulah dahulu ketika di dunia kami itu mahu mendengar dakwah para rasul,
au naqilu, atau ketika di dunia dahulu kami mahu menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami ini tergolong daripada ahli neraka. Kalau begitu, salah satu dari dua sebab dalam ayat ini masuk neraka adalah tidak menggunakan akal. Hukum, kita refresh balik, kita peringatkan balik apa makna hukum. Hukum takrifnya adalah menetapkan sesuatu perkara atau menafikan. Kita kata ya atau kita kata bukan, itu adalah hukum, ya, isbatul amri au nafyuhu. Jadi yang menetapkan atau menafikan boleh jadi apa yang disebut sebagai adat, hukum adat. Ya, ini pun sudah saya dapati ada ahli masyarakat yang tak faham. Bila kita terangkan, kita kata oh ini hanya hukum adat sahaja. Dia kata mana boleh hukum adat bercanggah dengan syarak. Bila dia jawab macam itu, kita sudah dapat detect, kita sudah dapat kesan kalau yang dia faham dalam otak dia dengan hukum adat itu tak sama seperti yang dihuraikan oleh para ulama. Dia sangkakan kalau adat orang Melayu ada yang bercanggah dengan syarak, yang itu kita tak boleh ikut. Boleh ikut adat orang Melayu ni, tapi yang tak bercanggah dengan syarak, itu bukan hukum adat yang dimaksudkan. Hukum adat yang dimaksudkan adalah penetapan atau penafian berdasarkan natijah setelah berulang kali cuba, lalu ditetapkan ada dengan ada kerana biasanya begitu yang berlaku, ataupun ada dengan tiada, ataupun tiada dengan ada, ataupun tiada dengan tiada. Macam mana boleh tetapkan tu? Kerana kalau selalunya cuba jadi macam itu. Ini sebenarnya adalah perkaitan antara sebab dan musabbab, cause and effect. Jadi dia cuba dapat natijah yang sama, dia cuba lagi dapat natijah yang sama. Boleh jadi tak dia cuba dapat natijah yang berlainan? Boleh jadi. Sebab tu dia ditakrifkan sebagai sah bersalahan. Boleh jadi yang berlaku tu berbeza daripada biasa. Masih ingat contoh yang kita berikan dahulu, ada dengan ada, kita tetapkan ada kenyang dengan ada makan. Kenapa kamu kata bila makan kenyang? Ya, macam tu kan, kita biasa cuba makan kenyang, cuba makan kenyang, maka kita kata ada kenyang dengan ada makan. Kita tetapkan dengan perkaitan kebiasaan. Ada dengan tiada, ada lapar dengan tiada makan. Kita tetapkan ada lapar bila tak makan, kerana kebiasaannya begitu. Tiada dengan ada, tiada lapar, kita nafikan lapar. Tiada lapar dengan ada makan, kerana biasanya kalau dah makan tak ada dah lapar. Kita nafikan lapar tu, itu kata hukum, menetapkan atau menafikan. Atau kemudian kita nafikan, ya, tiada kenyang, kita nafikan kenyang dengan tiada makan. Ya, ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Ini hukum adat. Makanya boleh bersalahan. Berarti boleh jadi satu orang makan tapi tak kenyang, dan boleh jadi satu orang tak makan tapi tak lapar. Tapi jarang-jarang lah. Itu menyalahi hukum adat. Yang menyalahi hukum adat nanti kita akan jumpa di hujung-hujung kitab. Ada boleh jadi dalam bentuk mukjizat, boleh jadi dalam bentuk karamah, boleh jadi dalam bentuk sihir, ya, dan sebagainya. Hukum akal, penetapan atau penafian dengan akal. Kalau hukum syarak itu ditetapkan ini wajib, ini sunat, ini harus, ini makruh, ini haram, dengan penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui jalan Al-Quran ataupun hadis. Itu namanya hukum syarak. Baik. Jadi kalau hukum adah, dia tidak akan bercanggah dengan hukum syarak. Hukum adah ni dia membantu penetapan hukum syarak. Dia membantu. Jadi syarak akan ambil kira adah. Contoh, ya, kita kaitkan dengan akal, ya. Akal boleh atau tidak terima bahawa Allah Ta'ala berkuasa tapi tak sepenuhnya lah. Ada perkara Allah berkuasa, tapi ada juga perkara yang bukan kuasa Allah. Perkara itu berlaku tapi luar kuasa Allah. Boleh tak terima?
Pasti akal yang sihat kata tak mungkin. Kalau ada perkara berlaku luar daripada kuasa Allah, berarti kuasa Allah tu terbatas. Berarti perkara yang berlaku tu dengan kuasa lain, maka berarti syirik. Syirik itu mustahil. Itu hukum akal. Maka hukum akal mengatakan, walaupun dari segi hukum adah kita tetapkan bahawa menghiris sesuatu dengan sesuatu yang tajam seumpama pisau itu melukakan. Kita tetapkan bahawa luka dengan kena benda tajam. Adah menetapkan macam itu. Kerana kita cuba bila kena benda tajam luka. Kena benda tajam luka. Tapi sah bersalahan. Misalnya berlaku pada orang kebal, kena benda tajam dia tak luka. Orang yang amalkan ilmu kebal kena benda tajam tak luka. Tapi itu luar biasa. Yang biasa kena benda tajam luka. Akal mengatakan luka itu pun kuasa Allah. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala kehendaki, boleh sahaja kena benda tajam tapi tak luka. Syarak ambil kira hukum adat. Walaupun akal kata sebenarnya yang melukakan itu adalah Allah, bukannya pisau yang tajam tadi, tapi adah mengatakan pisau yang tajam itu melukakan. Lalu kalau satu orang mengambil pisau yang tajam dan dia tikam kawan dia, maka syarak ambil kira hukum adah tadi, dia boleh didapati bersalah kerana mencederakan atau membunuh orang. Dia tak boleh dalam mahkamah dia kata, yang Arif saya tidak bersalah, ya betul saya ambil pisau itu dan tikam perut kawan saya, tapi yang melukakan perut dia adalah Allah. Tak boleh. Hukum akal betul. Hukum akal memang mengatakan tak akan luka kalau Allah tidak takdirkan luka. Tapi hukum adah mengatakan pisau yang tajam melukakan. Jadi hukum adat itu membantu hukum syarak. Syarak akan ambil kira adah. Oleh kerana pisau itu biasanya melukakan, orang yang mendatangkan sebab dia akan menanggung natijah daripada sebab tersebut. Kalau didakwa di mahkamah terbukti, dia boleh dihukum dengan hukuman mencederakan ataupun membunuh orang. Begitu. Nampak ya? Pertalian antara hukum adat, hukum syarak dan juga hukum akal. Hukum akal dia lebih membantu di dalam akidah. Hukum adat dia lebih membantu dalam fiqh. Kan fiqh selalu dia kata-kata dia tengok pada kebiasaan. Kalau kebiasaan macam ni, maka hukumnya macam ni. Hatta hid pun kan tengok pada kebiasaan. Fiqh ni dia tengok pada kebiasaan. Akidah dia tengok kepada akal. Sesuatu yang mustahil dalam akal, maka itu dinafikan dari segi akidah. Dan akal dan nakal tu dia selari. Nakal makna wahyu, akal adalah pemikiran seseorang. Maka akal yang sihat dia akan menunjukkan kepada kebenaran wahyu. Wahyu juga akan membenarkan apa yang ditunjukkan oleh akal. Ini kecantikan Islam. Sebab itu orang yang liberal, kalau dia nak melawan kepada agama lain, mungkin. Tapi kalau dia nak melawan kepada agama Islam, kerana dia kata nak membebaskan manusia supaya berfikir, dia tak perlu. Memang Islam membebaskan manusia supaya berfikir. Islam tidak mahu manusia bertaklid, membuta tuli. Asalkan nenek moyang sembah berhala, ya kita sembah berhala. Tak mahu. Fikirlah. Berhala itu kan kamu yang bentuk, kan batu, kan kayu, kenapa kamu sembah? Islam suruh kita berfikir. Jadi erti hukum akal itu ialah menetapkan satu pekerjaan, satu perkara lah, bagi perkara yang lain atau menafikan dia daripadanya tanpa berhenti di atas berulang-ulang cuba. Yakni tiada perlu dan tiada boleh dicuba. Tak boleh cuba. Akal dah tetapkan macam itu. Contoh, satu orang yang keluar dari rumah dia, dalam keadaan rumah dia itu dia tinggal dalam keadaan kemas dan tersusun. Kemudian masa dia keluar, dia tutup pintu rapat-rapat dan dia pasang mangga untuk keselamatan. Dia pun katakan datang ke masjid, sembahyang maghrib, tunggu kuliah maghrib, sembahyang isyak, balik. Sampai di rumah dia dapati pintu terbuka. Dia tengok mangga yang dipasang terkopak. Dia masuk dalam rumah, dia tengok barang-barang berselera. Lalu dia kata, rumah saya dah kena pecah masuk.
Mana dia tahu? Ketika kejadian, dia tidak ada di rumah. Mata dia ada di masjid, telinga dia ada di masjid, seluruh diri dia ada di masjid, bukan di rumah. Kejadian berlaku di rumah. Macam mana dia begitu confident ada orang pecah masuk rumah dia? Akal dia yang beritahu, kalau sudah berubah sesuatu daripada keadaan yang sebelumnya, pastilah ada yang merubah dia. Takkan jadi dengan sendiri. Tentu ada orang yang buat. Itu namanya wajib. Wajib akli, bukan wajib syarak. Dia kata mesti ada orang pecah masuk rumah saya, mesti itu wajib, bukan wajib syarak. Wajib syarak maknanya pecah masuk rumah orang dapat pahala. Wajib syarak. Kalau tak pecah masuk rumah orang berdosa. Bukan. Ini wajib akli. Akal tidak boleh terima kalau tak ada orang pecah masuk, kerana sudah berubah daripada keadaan asal. Mesti ada orang sudah buat. Kalau dicadangkan, tak kot, mungkin jadi sendiri kot. Akal terus blok. Dia kata mustahil. Akal tak boleh terima perubahan berlaku tanpa ada yang mengubah dia. Siapa yang buat kerja ni? Kita nak beribadah ke masjid pun tak tenang. Siapa punya kerja? Penagih dadah, boleh jadi tak? Boleh jadi. Tak, dia bukan penagih dadah, dia memang kerja dia mencuri, pencuri profesional yang pecah masuk rumah kita tu. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Jadi ada penagih dadah yang masuk, akal boleh terima, akal boleh terima, tidak. Ada pencuri profesional yang masuk, akal boleh terima, akal boleh terima, tidak. Itu namanya jaiz, harus. Jadi hukum akal terbahagi 3. Satu perkara yang akal tidak boleh terima ada, itu satu perkara yang akal tidak boleh terima tiada. Akal kata mesti ada, itu wajib. Satu perkara yang akal tidak boleh terima ada, akal kata tak ada benda macam itu mustahil. Satu perkara yang akal boleh terima, kalau dikatakan ada pun akal boleh terima, dikatakan tiada pun akal boleh terima, itu namanya jaiz. Ini pasal kita mengaji sifat 20 mendalam sedikit. Sebenarnya untuk lepas fardu ain tak perlu mendalam sangat. Memadailah kita itu yakin bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada menyerupai sama seperti makhluk, tak mungkin. Apa dalil? Ya, tengok alam ni lah, cukup dah. Tapi kenapa kita pergi kepada terperinci? Nanti kita akan bincang apa ta'alluq sifat kudrah, supaya akidah kita itu selari dengan dalil akli dan naqli, selari dengan akal dan juga selari dengan Quran hadis. Kita tak mau akidah kita bercanggah dengan akal, bercanggah dengan Quran hadis. Baik. Jadi ada ustaz yang selalunya dia orang panggil ustaz sunnah. Sepertinya kita ni ustaz bid'ah lah. Hanya kan ustaz dia ustaz sunnah, jadi ustaz yang lain daripada ustaz-ustaz dia ustaz bid'ah. Mendakwa bahawa akidah bahawa Allah Ta'ala boleh dilihat pada hari kiamat, ahli syurga nanti mereka akan melihat Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala itu bertempat. Dia mendakwa begitu. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah? Akidah ahli sunnah wal jamaah sama daripada sudut memang di hari akhirat orang-orang ahli syurga akan melihat Allah. Sama tak? Sama. Beza, melihat Allah tidak melazimkan Allah itu bertempat. Macam mana nak lihat kalau dah tak bertempat? Itu kan makhluk. Dia makhluk, kalau kamu tak lihat pun bertempat. Jadi dia sangka oleh kerana Allah boleh dilihat, maka pastilah Allah itu bertempat. Mana kalau yang melihat tu ahli syurga, ya Allah di syurga. Tidak demikian. Bahkan nisbah kepada makhluk sekalipun tidak semestinya. Nisbah kepada makhluk, misalnya pagi-pagi besok, awal pagi kita bangun, kita lihat matahari, ya, kita duduk di mana masa melihat
matahari di kampung Datuk Keramat? Adakah matahari bertempat di kampung Datuk Keramat? Kita yang melihat bertempat di kampung Datuk Keramat, matahari tidak di kampung Datuk Keramat. Itu baru nisbah kepada makhluk. Apapun matahari bertempat, cuma tempatnya bukan di tempat kita melihat. Matahari makhluk, Allah bukan makhluk. Maka salah kalau kita melazimkan kepada Allah sifat makhluk. Oleh kerana makhluk ini bertempat, maka Allah juga bertempat. Dalilnya Allah boleh dilihat. Tidak demikian. Kalaupun tidak boleh dilihat, makhluk ini bertempat. Ada makhluk-makhluk jin dan sebagainya, kita tak nampak, tapi dia bertempat. Bukan masalah lihat itu bertempat, memang makhluk itu dia ada tempat dia. Maka dia kata Allah berkuasa menempatkan dirinya di mana-mana arah, sebab Allah Maha berkuasa. Ini keliru. Ini sebab tak belajar ta'alluq kudrah. Bila kita ajak belajar sifat 20, dia perli ini pengajian falsafah, ini ilmu ahli falsafah. Ya bukan, inilah ilmu Quran hadis. Quran hadis itu menerangkan bahawa Allah Ta'ala ghaniyun anil alamin. Allah Ta'ala kaya daripada alam. Apa maksud kaya daripada alam? Kalau kaya manusia ni banyak harta, banyak duit, banyak rumah, ya, banyak tanah. Adakah kaya Allah begitu? Bukan. Bila kata ghani, itu Allah tidak berhajat kepada alam, tidak berhajat kepada malaikat, tidak berhajat kepada rasul, tidak berhajat kepada solat kita, tidak berhajat kepada zakat kita, tidak berhajat kepada haji kita, tidak berhajat kepada syurga, tidak berhajat kepada neraka, tidak berhajat kepada arash, tidak berhajat kepada tempat. Maka mengatakan Allah itu berkuasa menempatkan zatnya di mana-mana arah dengan alasan Allah itu Maha berkuasa, keliru dalam memahami apa skop kuasa Allah. Bukan Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Benar. Tapi syai' di situ maksudnya apa? Syai' yang mungkin. Sesuatu yang boleh diterima ada. Boleh diterima ada, boleh diterima tiada, itu skop kuasa Allah. Ada pun sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa tak mungkin? Kerana dia wajib, dia mesti ada, atau kerana dia mustahil, dia mesti tak ada. Yang tu tak termasuk dalam skop kudrah. Kalau macam itu jenuh kita nak berhujah dengan orang kafir pun kita kalah. Orang kafir tanya kita, adakah kamu percaya bahawa Tuhan kamu Maha berkuasa? Pasti kita jawab ya. Adakah Tuhan kamu berkuasa melakukan apa sahaja? Kita jawab ya. Takkanlah Allah tak berkuasa pula nak buat ini, Allah tak berkuasa nak buat itu. Itu kita. Lalu dia tanya, oleh kerana kamu kata Tuhan kamu berkuasa atas setiap sesuatu, kalau begitu adakah Tuhan kamu berkuasa menciptakan Tuhan lain? Ini persoalan-persoalan orang kafir. Boleh tak Tuhan buat Tuhan lain? Kamu kata Tuhan kamu Maha berkuasa, kenapa lam yalid? Tuhan tidak melahirkan. Berarti Tuhan tu lemah. Manusia, kaum wanita boleh melahirkan. Tuhan kamu yang kamu kata Maha berkuasa tak boleh melahirkan, berarti Tuhan kamu lemah. Itu macam mana kita nak jawab? Ada juga orang-orang liberal, dia tanya, kalau betul Allah Ta'ala Maha berkuasa, adakah Allah berkuasa menciptakan satu batu, punya besar batu tu Allah pun tak berkuasa nak angkat? Dia punya bertablik dia. Tapi kalau kita faham perkaitan antara hukum akal dengan akidah, tak ada celaru. Kerana skop kuasa hanya pada perkara yang mungkin, iaitu yang boleh diterima akal, bahawa ia boleh wujud, boleh tak wujud. Satu orang dah tua, umur dah 90 lebih, isteri dia pun umur 80 lebih, sama-sama tua.
Adakah Allah berkuasa mengurniakan anak pada pasangan yang tua ni? Bersama suami isteri ni, akhirnya isterinya mengandung? Jawabnya mungkin. Kerana wujudnya anak bagi pasangan yang tua itu hanya menyalahi hukum adat. Adatnya orang dah tua tak beranak dah menopause, ya. Tapi akal mengatakan boleh saja Allah jadikan anak bagi pasangan orang tua ni, tak mustahil, akal boleh terima, maka itu masuk skop kudrah. Tapi adakah Tuhan selain daripada Allah tu termasuk perkara yang mungkin wujud? Boleh jadilah ada Tuhan daripada Allah? Tidak. Tuhan selain daripada Allah mustahil. Mana dalil? Akal mengatakan mustahil, kerana kalau akal bayangkan Tuhan lebih pada satu, ya Jahannam. Kerajaan pun kita pilih satu je. Kan itu hari kan masa PRU hangat, orang ni nak jadi kerajaan, yang ni jadi kerajaan, sana kempen, sini kempen. Lalu lepas PRU, kenapa tak lantik semua? Biar puas hati, biar tak ada bergaduh lagi, ya. Kamu pun jadi kerajaan, sebelah sini pun jadi kerajaan, sama-sama kerajaan. Ya macam mana? Tak mungkin lah. Kalau kerajaan pun tak mungkin ada dua, adakah mungkin Tuhan dua? Sedangkan Tuhan maha berkuasa, maha berkehendak, maha segala-galanya. Jadi kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Kehendak Tuhan yang mana yang akan didahulukan? Ya tak mungkin. Dan itu yang disebut dalam Al-Quran, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi ini Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit bumi. Jadi Tuhan selain daripada Allah mustahil. Tak timbul isu adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain. Itu tidak termasuk dalam skop kudrah. Ta'alluq, itu dalam bahasa Arab panggil ta'alluq, tak bergantung dengan kudrah di situ. Kerana mustahil. Adakah Tuhan berkuasa melahirkan anak? Anak Allah tu mustahil. Kerana Tuhan selain daripada Allah kan mustahil. Anak Tuhan, ya Tuhan. Berarti ada Tuhan lain. Kod nanti ada cucu Tuhan, kod nanti ada cicit Tuhan, kod nanti ada abang Tuhan. Itu bukan Tuhan lah namanya. Itu jadi makhluk lah, ya. Jadi melahirkan anak tak termasuk dalam skop kudrah. Maka tak dikatakan oh Allah tidak beranak berarti Allah lemah. Tidak. Jangan banding dengan manusia. Manusia kalau tak beranak lama-lama mungkin orang peli. Apa hal bang, dah 5 tahun kahwin tak ada anak ni, ada problem ke? Itu nisbah pada manusia. Ada penyakit ke? Pergi berobat lah bang. Nisbah pada manusia. Adapun nisbah pada Allah, anak tu satu kekurangan, berarti ada syirik. Syirik itu kekurangan pada Tuhan, makanya mustahil. Maka Allah menetapkan dirinya pada makhluk itu mustahil. Bahkan golongan ini yang mendakwa ikut sunnah ni, dia pun tolak akidah macam itu. Kalau kita tanya dia, kamu terima tak akidah al-hulul wal-ittihad? Apa dia al-hulul? Al-hulul tu makna Tuhan tu menjelma pada makhluk dia. Al-ittihad, Tuhan tu menyatu terus dengan makhluk dia. Tuhan dan makhluk tu bersatu. Kita kata mustahil. Itu akidah yang sesat. Itu akidah yang kufur. Kamu tak perasankah syurga tu makhluk? Kamu pun mengaku arah tu makhluk, Allah yang jadikan atas, bawah, depan, belakang. Tiba-tiba kamu boleh kata Allah berada pada makhluk dia. Itu kan al-hulul. Itu akidah yang kamu sendiri tolak. Ini kenapa? Kerana gagal memahami hukum akal dan berkaitannya dengan akidah. Akhirnya bawa akidah yang sesat macam ini. Habis kalau geng-geng ajaran sesat kata Allah Maha berkuasa, apa masalah kalau Allah menempatkan zatnya dalam diri saya? Dia kata gitu. Makanya yang bercakap tu bukan saya, Allah. Sebab Allah dah bersatu. Sebab Allah kan Maha berkuasa. Sebagaimana kamu kata Allah berkuasa menempatkan dirinya dalam syurga, ya Allah berkuasa menempatkan dirinya dalam diri saya, kata orang tu. Kan sama-sama sesat.
Jadi akidah ahli sunnati wal jamaah memang membenarkan, meyakini kalau di hari akhirat ahli syurga melihat zat Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi melihat zat Allah tidak melazimkan Allah itu bertempat. Kerana itu bertempat itu adalah sifat makhluk, bukan sifat Allah. Baik. Penerangan. Ada hukum syarak taklifi itu diasaskan kepada hukum syarak wad'i. Maka sebab itu dikatakan terhenti di atas hantaran menghantarkan dia. Maksud perkataan terhenti adalah berlaku. Itu kita dah bincang dulu ya. Iaitu misalnya bila ada sebab tu hukum wad'i. Apa dia sebab? Masuk waktu. Kemudian ada syarat ya, iaitu akil, baligh dan sebagainya. Kemudian tidak ada mani, suci daripada haid, tidak ada haid, maka adalah hukum taklifi, iaitu wajib solat. Tak masuk waktu, tak ada sebab, belum wajib solat. Masuk waktu tapi tak cukup syarat pun tak wajib solat. Masuk waktu cukup syarat, ada mani, dah masuk waktu dah, syarat dah ada, dia tak orang Islam, akil, baligh, tapi dia haid, tak wajib solat. Itu perkaitan antara hukum taklifi dengan wad'i. Adapun hukum adat itu berdasarkan sesuatu yang telah dicuba lakukan berulang kali. Sebab itu dikatakan berulang-ulang cuba. So, ia adalah penetapan berdasarkan penelitian terhadap natijah daripada apa yang kita cuba. Itu kita kata perkaitan antara cause and effect, ya, sebab dan musabbab. Adapun hukum akal, sesuatu yang ada dalam fikiran semata-mata, ada boleh atau tidak, munasabah atau bukan. Sebab itu dikatakan tanpa atau tidak berhenti di atas berulang-ulang cuba. Tak perlu cuba lah. Akal dah kata begitu. Akal kata mustahil Tuhan dua. Akal kata wajib mesti ada Tuhan. Jadi ini yang dikatakan hukum akal tidak terhenti di atas berulang-ulang cuba. Sebab nak beza dengan hukum adat. Hukum adat cuba dulu. Ada benda mustahil adat. Apa maksud mustahil adat? Kena api tak terbakar. Oi, mana boleh kena api terbakar lah bang. Itu Nabi Ibrahim. Tu menyalahi adat. Akal boleh terima tak berlaku satu perkara menyalahi adat? Akal boleh terima kerana kuasa Allah. Tapi dari segi adat kita kena ambil kira. Jangan pula kita kata oleh kerana yang menghanguskan itu adalah Allah bukan api, kita pun lompat masuk dalam api. Itu hukumnya haram. Kenapa pula haram? Kerana dalam syarak kita ambil hukum adat. Dalam akidah kita pegang hukum akal. Baik. Setakat ni boleh ke macam tu penerangannya, atau macam apa ustaz ni cakap ni? Boleh ke? Jelas? Alhamdulillah. Beginilah kebanyakan istilah yang kita jumpa dalam kitab-kitab ulama yang dahulu. Soalan, berapa bahagiankah hukum akal ini? Jawapan, hukum akal ini 3 bahagian. Kita dah sebut tadi ya, iaitu wajib, satu yang mesti ada, mustahil, sesuatu yang mesti tak ada, dan harus, jaiz, boleh ada, boleh tiada. Anak manusia jaiz, anak Allah mustahil, Allah wajib. Kok orang tanya, kalau Allah Ta'ala Maha berkuasa, adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak ada kena-mengena. Zat Allah tu wajib ada. Bila wajib ada, tak ada kena-mengena dengan kuasa. Itu kena faham. Tak faham ni dah jadi kelam kabut. Itu mana Al-Quran hadis kata Allah menempatkan dirinya dalam syurga? Kamu kata ikut Quran hadis. Ayat Quran mana yang kata Allah menempatkan dirinya di dalam syurga? Ataupun pada satu arah. Baik. Makna wajib akli itu dah diterang tadi ya. Barang yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya, yakni tetap ada, tidak menerima nafi sekali-kali. Kalau kata wajib akli mesti ada, takkan tak ada punya. Tapi dia terbahagi kepada 2. Pertama wajib daruri, yang kedua wajib nazari. Daruri ni macam tak dapat tidak lah, mesti. Kalau nazari daripada nazara, pandang, makna kita kata mesti ada dengan selepas kita berfikir. Apa contoh wajib daruri? Sebentar lalu dah tahu, iaitu mengambil tempat oleh jirim
pada lapang sekadar zatnya. Tak payah fikirlah. Ya, akal dah tahu satu jirim dia mesti ada ruang dia. Sebab itu even kalau dalam bentuk udara sekalipun dia ada ruang. Misalnya kita letak air dalam baldi penuh, kemudian kita masukkan satu belon yang ada udara dalam belon tu, maka banyak air yang melimpah keluar. Kenapa? Kerana udara tadi dia ambil ruang, jadi dia menolak air itu keluar. Nak kena fikir ke bahawa satu jirim tu mengambil ruang? Tak perlu lah. Kita dah tahu mesti ada satu jirim tu ada ruang dia, kecil ke besar ke macam mana, ada ruang dia. Bila dia ambil ruang yang luas, kurang tumpat. Bila dia banyak ambil ruang yang kecil, dia lebih tumpat. Yang kurang tumpat dia boleh timbul di atas yang kurang tumpat. Yang kurang tumpat timbul atas yang lebih tumpat. Lepas tu kapal walaupun dia berat, dia timbul atas air. Sebiji kapal dengan seketul batu yang kecil, mana lebih berat? Ya berat kapal. Tapi kenapa kapal timbul, batu tenggelam? Kerana ketumpatan. Tapi tumpat atau tak tumpat, dia ambil ruang. Tapi yang kena fikir adalah iaitu wujudnya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Yang tu kalau kita fikir, kita tak nampak wujud Allah. Betul orang-orang yang tak bertuhan, dia hidup je, makan, minum, enjoy, celebrate tahun baru, kahwin, dapat anak, mati, macam tu dia tak perasan tentang kewujudan Tuhan. Sedangkan kewujudan Tuhan tu wajib, sebab perlu pada fikir. Kalau difikir sejenak, aku dulu tak wujud dalam dunia ni, sekarang aku wujud, siapa yang wujudkan aku? Dia akan membawa kepada dia yakin kepada kewujudan Tuhan. Aku wujud sekarang, tapi aku pun tak kawal diri aku. Aku makin hari makin tua, gigi aku makin goyang, rambut aku dah banyak berubah, mata aku dah kabur. Aku kalau boleh nak gigi aku kuat, mata terang. Tapi kenapa jadi macam ini? Siapa yang ubah aku? Kan fikir. Dalam keadaan aku sihat pun, jantung aku tak kawal, dia pam darah, aku tak boleh bagi dia berhenti. Kalau dia berhenti, memang tak ada orang boleh selamatkan. Siapa yang kawal jantung aku? Kuku aku minggu lepas aku dah potong, ni panjang balik, aku tak tarik keluar pun, siapa yang panjangkan? Itu kan semua menunjukkan kepada Allah. Itu yang kita katakan wahdatul wujud, yang disebut oleh para ulama yang betul tu dengan maksud wahdatul syuhud, apa sahaja yang dia pandang membawa kepada dia melihat kepada kewujudan Allah. Itu adalah wajib nazari, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.